Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Jadi pada hari ini kita akan menyelesaikan soalan untuk tajuk perpuluhan yang melibatkan operasi bergabung. Okey. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks untuk surat 52. Kita akan buat sambungannya, yang mana sebelum ni cikgu ada tunjukkan soalan nombor 1. Jadi hari ini kita akan buat atau selesaikan soalan nombor 2 hingga nombor 4. Baiklah, kita akan buat soalan nombor 2 dahulu. Okey, saya bacakan dulu soalan. Aisyah menyelesaikan ayat matematik di sebelah dengan cara yang ditunjukkan. Tentukan kewajaran jawapan. Okey, kita tengok jawapan Aisyah ni. Soalan dia ialah 37.4 bahagi 4 darab 5. Okey, ini ialah operasi bergabung di mana dia buat melalui kaedah. Aisyah ni buat melalui kaedah pecahan macam ni. Jadi dia akan perkan 37.4 ni, dia akan perkan 4 darab 5. Tetapi dia selesaikan 4 darab 5 dia jawab 20. Kemudian dibahagikan. Jadi kalau ditanya kewajaran jawapannya, okey, bagi cikgu jawapan ini tidak betul. Kenapa? Okey, kita pergi kepada perkara basic atau perkara asas. Yang mana kalau kita tengok 37.4 dia kata bahagi 4 dulu. So kewajarannya ialah apa? Kewajaran sepatutnya dibahagi 4 dulu. Okey, tapi dalam soalan ni dia ibarat menyelesaikan 4 darab 5 dahulu. Okey. Okey. So dalam soalan ni sebenarnya kita kena buat kita gunakan apa tu? Kaedah kubaratato, yang mana bahagi dengan darab ini satu kumpulan yang sama. Jadi kita kat sekolah kita belajar kalau jumpa kumpulan yang sama kita buat operasi depan dulu. Okey. Okey, jadi mari kita buat, iaitu yang pertama, kita tengok nanti jawapan ni sama ke tak sama, okey? Kita tengok yang pertama, maksudnya 37.4 kita bagi 4, okey? So kita buat macam ni. 37.4 kita akan bahagikan dengan 4. Okey, kita gariskan. Okey, 37 sifar 4, 36 yang hampir. Jadi 9 dikali 4, 36. Kita tulis 36. Dan kita tolak. 7 tolak 6, tinggal 1. 3 tolak 3, habis. Okay, ada titik perpuluhan dan kita turunkan 4. 14. Sifar 4 yang hampir dengan 14 ialah 12. Iaitu 3. Jadi kita tulis 3. Kerana kita cakap 3, kita akan darab dengan 4. So jawapan dia ialah 12. Kemudian kita gariskan dan dapat 2. Okey. Okay, 2 ini baki, tapi bila nombor perpuluhan dia 6, kita boleh selesaikan dengan kita menambah sifar dekat belakang. Okey, bila kita tambah sifar, kita turunkan. Jadi nombor yang terhasil sekarang ialah 20. Jadi 20, sifar 4, sudah pastilah 5. Jadi ini jawapan untuk operasi yang pertama, iaitu operasi bahagi. Kemudian kita buat apa? Kemudian kita darab dengan 5. Okey. Maksudnya 9.35 kita akan darabkan dengan 5. Bila darab 5 iaitu nombor bulat, so tidak melibatkan nombor perpuluhan, pergerakan titik perpuluhan. Okey. Jadi kita boleh darab terus. Kita boleh letak titik siap-siap. 5 kali 5, 25. 3 kali 5, 15. 15 tambah 2, 17. 9 kali 5, 45. 45 tambah 1, 46. Jadi ini jawapan yang kita hasil apabila kita buat operasi bahagi dulu. Jadi pada cikgu, jawapan yang Aisyah buat ini tidak berapa tepat lah. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okay, soalan ketiga. Selesaikan ayat matematik di bawah, tunjukkan bentuk lazim dan satu cara lain. Bentuk lazim dan satu cara lain.
Kita buat bentuk lazim dan satu. Okey, bentuk lazim yang pertama ni darab lah. Okey. Kemudian kita buat bahagian ni cara lain. Okey. Jadi macam mana cara dia? Okey, kita buat 9.037 9.037 kita akan darabkan dengan 64. Okey, bentuk lazim. Okey. Tunjukkan bentuk lazim dan satu cara lain. Maksudnya dua cara lah. Okey, kita buat cara pertama bentuk lazim darab dan bentuk lazim bahagi. Ini garis dulu. Okey. Jadi kita darab macam biasa lah. 4 kali 7 28. 3 kali 4 12. 12 tambah 2 14. Sifar kali 4 sifar tambah 1 1. Jadi titik 4 kali 9 36. Kemudian 6 kali 7 42. 3 kali 6 18. 18 tambah 4 22. Okay, sifar ni 2. 9 kali 6 54. Dan kita tambahkan. Kita tambahkan 8 6 3 titik 8 7 5. Okey, kemudian kita buat apa? Kita akan bahagikan dengan 8. So sebelah ni saya buat bentuk lazim, sebelah ni kita buat kaedah satu lagi. Okey. So pakai pen ni juga tak apa. So 5 7 8 banyak ni sinilah. Tak muat Okey, so tak apa. 5 7 8 perpuluhan 3 6 8. So kita akan bahagikan dengan 8. Okey, kita buat garisan. Sifar 8 kita pergi terus 57 iaitu 56 7 56 kita tolakkan dapat 1 turunkan 8 kemudian 18 2 16 dan kita tolakkan dapat 2 ada titik perpuluhan dan turunkan 23 24 yang paling hampir tapi lebih besar jadi kita ambil yang kecil iaitu 16 iaitu 2 16 dan kita tolakkan kita dapat 13 tolak 6 dari 7. Okey, ini kena buat garisan. Okey, 6 76 9 itu 72 dan kita tolak dapat 4 dan kita turunkan 8 48 iaitu 6. So dapat 48 juga. Okey, ini kita dapat sifar-sifar, maka ini jawapan yang pertama, kaedah pertama iaitu kaedah bentuk lazim. Okey, bentuk lazim ni maksud lazim ni selalu, maksudnya kita kat sekolah atau dekat mana-mana buku teks, kebanyakan buku teks, buku aktiviti kita buat bentuk lazim macam ni dan macam ni untuk darab dan ini ialah bahagi. Kemudian kita akan buat kaedah satu lagi. Okey, macam mana? Okey, mari kita buat. Baiklah, kita akan buat kaedah ataupun satu cara lain lagi bagi 64 darab 9.037 dan bahagikan dengan 8. Okey. Kita masih lagi operasi bergabung, jadi kita akan buat darab dulu. Kalau kita tengok sini, inilah nombor perpuluhan. So nombor perpuluhan ni kita akan gerakkan ke ujung titik perpuluhan dia 1 2 3. Okey.
Okay, maksudnya saya tengok lagi sekali. 9.037 ni kita akan jadikan dia nombor bulat, iaitu 9037. Kita akan darabkan nombor 4 dengan kaedah lattice. Okey. So, kita tulis buat kotak dulu, buat petak macam ni. Petak 1, 2, 3, 4. 4 kali 2. Kemudian kita silangkan ni. Buat macam ni. Kita masukkan 9. Kita masukkan sifar 37. Masukkan nombor. Kemudian darab 64. Okay, sini 6. Sini 4. Okay, satu petak ni hasil darab dia. Contohnya 7 darab 6. Kita tulis ni 42. Kemudian 3 kali 6, 18. Kemudian sifar kali 6, sifar lah. Kemudian 9 kali 6, 54. Ini kaedah pendarapan menggunakan kaedah lattice. Okey, sekarang 7 kali 4, 28 Okey, kemudian 3 kali 4, 12. Sifar kali 4, sifar. Kita buat dua-dua sifar macam ni. Dan 9 kali 4, 36. Okay, apa kita buat? Kita tambahkan secara mengiring macam ni. Okay, maksudnya 8 ni memang 8 lah. Okay, tapi ni 2, 4, 6. Ditambah 2, 4, 6. So, kita tulis 6. Kemudian 8, 4, 1 kita tambah. Dan sifar kita tambah. Maksudnya 8 tambah 4, 12. Tambah 1, 13. Okey. 1, ni 2, 2 tambah 6, 8. Ni 7 dan ni 5. Jadi cara baca dia, tulis dia kita kena buat macam ni dan kita buat macam ni. Iaitu nombor dia 578 578 36. Okey, tulis dulu macam biasa. Okay, apa tujuan dia? Kerana kita tengok tadi, mula-mula dia nombor perpuluhan ada 3 kali. So, kita akan gerakkan titik perpuluhan ni 3 kali ke kiri semula. So, 1, 2, 3. Jadi, nombor yang baru ialah 578.366. Okey. Sorry, 36, ni 8. Sorry. Silap. 368. Okay, kita tengok sama tak jawapan dengan yang tadi. Ni 578.368. Okey. 578.368 sama Okey, kalau nak elok sikit kita letak macam ni lah. Titik 368. Okay, ini yang pertama kita buat kita buat daerah darab lattice. Okey, sekarang kita buat kaedah bahagi. Kalau kita tengok sebelum ni kita bahagi kita ke bawah. So, saya nak tunjukkan kaedah macam tu juga. Tapi kita akan gunakan memanjang. Okey. So, macam mana cara dia? Okay, kita buat dulu. 5 dan 8 ni kita tulis dulu. Sini Jadi, kena jarak macam ni. 5 selang 2 kotak. 6, 8, 3. Ini 6 dan ni 8. Okay, kita akan bahagi memanjang. Iaitu bahagi 8. So, ni kita garis lah. Ni garis, okey. Okay, macam mana cara dia? Okey, saya pakai warna lain. Pensel warna lain supaya nampak beza dia. Okey. Oh, ni 57. Silap tadi. 578 tukar. 578. 7. Baru sama Okey, so kita buat 57 yang hampir 56. So 7 lah. 56. Dan kita tolak. So, ni satu sini ni sifar. Kemudian satu ni kita bagi dekat sebelah. Naikkan dia. Okey, jadi 18. So 8 berapa? 2 lah. So 2, 16. Kita dapat 2 sini. Kita tengok ni 8 dekat sini dekat sini titik perpuluhan So letak sini titik perpuluhan. Okey, 2 ni kita akan letak sini. Jadi 2 atau 3. Jadi 2 lagi. So dia
jadi 16. Tolak dapat 7. 7 ni kita naik atas jadi 76. Iaitu 9. 72. Kita tolak dapat 4. Dan 4 ni kita naik atas jadi 48. Dan kita akan tulis 6. 48. Jadi habis. So, apa jawapan dia? Jawapan dia 72.296. Ini 72.296. So itu kaedah yang lain. Kita tengok, cuba kita bandingkan dengan bentuk lazim. Sama tak? Ya, sama. So itu cara dia. Jadi kita pergi pula soalan seterusnya. Sama juga. 38.34 bahagi 2.7 darab 9. Di mana bahagi dengan darab satu kumpulan yang sama. Jadi kita akan bahagikan dulu. Kita akan bahagikan dulu. Kita buat kaedah pertama dahulu, iaitu bentuk lazim. Kat sini nombor perpuluhan nak dibagi nombor bulan. So 2.7 tu perlu menjadi 27. Kita gerak sekali. So ini pun akan gerak sekali. Jadi nombor yang baru 383.4 akan bahagikan dengan 27. Jadi CK27 lah. Jadi kita buat menambah ulang boleh ataupun naikkan boleh. Kita tambahlah, buat tambah. Buat 27 tambah 27 jadi 14.54. Ini 38 dah pastilah 1. So 1, 27 dan kita tolakkan dapat 1, 1 turunkan 3. 1, 1, 3 atau 113. Kita kembali kepada CV kita. Tambah 27. Jadi 11. Jadi 81. Tambah 27. Jadi berapa? 8, 10. Dan tambah 27. Jadi 15. 135. Tak dah terlebih daripada 113. Jadi kita akan ambil 1 sifar 8. Iaitu apa? 1, 2, 3, 4. So 4. Kemudian kita akan tulis 1 sifar 8. Kemudian kita tolak. 13 tolak 8 jadi 5. Ini habis. Kemudian kita letak titik dan kita akan turunkan nombor yang berikutnya, yang nombor 4. Jadi 54 ada kat sini, iaitu 1, 2. Kita tulis 2, tulis 54. Dan kita tolak. Selesai. Yang pertama 14.2, iaitu nombor perpuluhan ni, kemudian darab 9. Kita buat kat sebelah ni lah. 14.2 darab dengan nombor bulat iaitu 9. Jadi titik perpuluhan itu tidak berganjak. 18. Kemudian 4 kali 9 36 37. Kemudian 1 kali 9 9. 9 tambah 3 berapa? 9 tambah 3 12. Jadi ini jawapannya. 127.8 dengan menggunakan bentuk lazim. Kita pergi pula satu lagi, iaitu kaedah satu lagi cara lain, kaedah lain menyelesaikan soalan ni. So kita kaedah menggunakan kaedah pecahan. Macam mana? Mari kita buat. Kita buat 38.34. Nanti dia bahagi, dia darab. So kita buat sini. Darab 9. Dia bahagi. 2.7. Kita tengok sini. Secara ni macam mana? Kita akan pemudahkan.
CV3, CV9. 9 kali 1. Macam ni. 1. So, saya gunakan kaedah pecahan macam ni. So, ni akan jadi sifar perpuluhan 3. Okay, kemudian kita buat apa? Kita boleh gerakkan titik perpuluhan ni ke kanan sebab nak jadikan dia macam ni. Jadi, saya gerakkan ke kanan, saya gerakkan ke kanan. Jadi, apa nombor yang baru? Nombor yang baru ialah 383.4. Kemudian dia akan perkan dengan 3. Perkan dengan 3. Okay, jadi kita boleh permudahkan CV3 lah. Okay, macam mana? Okay, ni 3 kali 1. Okay, ni 1. Kemudian 8 kan? Dia 2 kan? 6. Kemudian kita tulis ni 2. Dia 16. 8 tolak 6. 2. So, buat 23 sini. Kemudian 8. 24 tak boleh. So, akan buat apa? 24. Buat sini CV. 24. 21 lah. Jadi 7. Kemudian 21 ada lebih 2. Dan 2 letak sini. Jadi 24 ni 8 lah. Jadi 127. 8 ni ialah apa? 127.8. Okey, ini kaedah pemudahkan. Dia macam ni. Contohnya ni. 8/16. So kita mudahkan CV 8. 8 kali 1, 8 kali 2. Ini pemudahkan. So macam ni bawah dia kecil. Contohnya ni 8/2. So CV 2, 2 kali 1, 2 kali 4. Itu jadi macam ni. So sama juga ni kita pemudahkan. Okey, mari kita bandingkan dengan jawapan sebelah. Nampak 127.8. Ini pun sama 127.8. Okey, kita pergi pula soalan seterusnya. Okey, soalan 4. Selesaikan masalah berikut. Okay, saya baca dulu soalan dia. Rajah di bawah menunjukkan panjang sebatang kayu yang terdiri daripada 5 warna. Maksudnya ada 5 warna. 1, 2, 3, 4, 5 ni. So, panjang keseluruhannya ialah 6.015 meter. Okey, ada 5 warna. Yang mana kesemuanya sama ukurannya. Okey, kemudian dia kata, penting kat sini, apa yang dikata kat sini, penting iaitu 2/3 daripada kayu putih. Okey, 2/3 daripada kayu putih digunakan. Okay, kemudian dia kata, berapa panjang meter kayu bercat putih yang digunakan. Maksudnya 2/3 ni berapa? So, kalau kita tengok ayat dia, pertama sekali kita tengok 2/3 daripada kayu putih. So, saya tulis sini 2/3 daripada tu ialah darab. So, darab kayu putih. Dia ibarat dia macam ni. So, kayu putih. Okey, masalah dia apa? Masalahnya kita tak tahu kayu putih ni berapa panjang dia. So, kalau kita tengok atas tu, apa kita buat? 6 sifar 15 kita bahagi 5. Nanti kita akan masukkan nilai dia dalam kayu putih ni. Okey. So, kita buat kat sini lah. 6.15 kita meter. Kita akan bagikan dengan 5. Kita akan cari satu kayu warna putih ni berapa satu panjang dia. Okey. So, CV5. Okey, 5 kali 1, 5. Kita tolakkan dapat 1. Ada titik perpuluhan dan ada sifar kat situ. So, 10. Berapa kali 5 jawapan dia 10. So, 2. Kita tulis sini 10. Kemudian kita tolakkan. So, habis. Kemudian kita akan turunkan 1. Yang CV5 tak ada 1. So, kita akan buat sifar. Kita tolakkan 1. Kemudian kita turunkan 5 ke ujung ni. Jadi 15. Bertanya berapa kali 5 jawapan 15. So, CV5 yang jawapan 15 ialah 3. So, 15. Okey, kita dapat satu warna, satu batang kayu warna putih. Satu ni, setiap satu tu ialah
1.2 sifar 3 meter. Okey. Jadi kita tahu panjang ni, kita gantikan. Okey, kita tahu kayu putih ni ialah 1.2 sifar 3 meter. So kita gantikan. Kita buat macam mana? Kita salin balik 2/3 darab 1.2 sifar 3 meter. Jadi bila jumpa soalan darab macam ni, darab daripada ni, setengah cikgu kata darab apa? Darab dulu. So setengah cikgu cakap bahagi dulu. Jadi terpulang pada pemahaman murid lah sebenarnya. Tapi kalau tanya cikgu, dia kalau kita darab nombor tu membesar. Jadi apa salahnya kita pemudahkan dulu ni dengan ni. Maksudnya kita bahagikan yang 3 dulu. Okey. Langkah ni kena bahagikan dulu. Okey. Jadi kita buat cikgu tunjuk sikit-sikit. 1.2 sifar 3. 1.2 sifar 3 bahagi 3. Okey. Jadi ni sifar. Jadi sifar tolak dapat 1. So turun. Ni dapat 2, 12. 4. So memang 12. Dan kita tolak habis. Nak ada sifar sini. So sebenarnya turun macam ni. Tapi panjang lah. Sifar. 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 Tolak habis. So kena turun 3 pula. Turunkan 3. Tulis 3. 1 lah. Okey, tolak. Jadi bila kita pemudahkan ni, maksudnya ni 1 ni kita potong habis, kita tulis ni sifar 4 sifar 1 meter. Lepas tu kita buat apa? Kita akan darabkan dengan atas. Okey, darabkan ni. So kita ambil ruang kat tepi ni, kita buat sifar 4 sifar 1 meter. Darabkan dengan 2. Okay, jadi 2 sifar 8 dan 4. Jadi ini jawapan dia. Jawapan dia ialah sifar perpuluhan 8 sifar 2 meter kayu putih lah yang digunakan. Dia kata 2/3 digunakan. Berapakah dalam meter kayu yang digunakan? Mana ni lah dia. Okey. Okey, kita dah menjawab soalan nombor 4A. Okay, kita pergi pula soalan seterusnya, soalan B. Dalam satu jamuan, 14 botol susu soya seperti dalam gambar ni. Okay, gambar ni ialah susu soya ni yang mana nilai dia ialah 1.25 liter. Okey, 1.25 liter. Air lah. Telah dituang sama banyak ke dalam 50 gelas. Okey. Maksudnya dia ada 14 botol. Lepas tu dia tuang ke 50. Okay, so dia tanya apa? Kira isi padu dalam liter susu soya sebiji gelas. Okey. Jadi kata kunci kat sini yang penting ada berapa botol? Ada 14. Satu botol berapa? Ni ada. Kita dah keluarkan maklumat 1.25. Jadi kalau tengok kita kena dapatkan jumlah kesemua dululah. Maksud dia kita akan buat 14 akan darabkan dengan 1.25 liter. Okey, bila dapat tu kita akan bahagikan dengan 50. Sebab kita nak 50 satu gelas tu berapa. Kan? Sebab dia tanya kata kunci dia kat sini dia nak sebiji gelas tu berapa. Okey. Okay, mari kita buat. Okay, langkah pertama kita mendarab. Mendarab nombor bulat dengan nombor perpuluhan, tak ada masalah. So, kita buat terus 1.25. Okay, jangan lupa dengan unit. Kemudian darab 14. Okey. So, kita gariskan. Hitam apa tadi punya ni. Okay, kita darab je biasa. 5 kali 4, 20. 2 kali 4, 8. 8 tambah 2, 10. Ada titik 4, 1, 4. 4 tambah 1, 8. 1 kali 4, 4. 4 tambah 1, 5. Okey, betul 5 kali 4, 20. 5 kali 4, 20. 4 kali 2, 8.
8 tambah 2, 10. Okey, betul. Dan ni nombor sama, 5.21. Kemudian kita gariskan dan tambah. Gariskan dan tambah. Okey, so sifar 5.71. Okey, ini yang kita dapat jumlah untuk 14 botol. Sekarang kita buat apa? Kita akan bahagikan dengan 50. Okey. Dan kita buat. Okey, so kat sini ya. 17.5 sifar bahagikan dengan 50. Okey, maksudnya sifar 50 sifar 50 macam sifar 5 iaitu 5, 10, 15, 20. Ni 170 50, 100, 150, 200. So 17. Kita terus ambil 3 digit terus. Sebab 105, 150 sifar kan. So dia akan jadi 3. Itu 150. Dan kita tolakkan. Dia jadi 5, dia jadi 2. Dan turunkan sifar, dia jadi 25 sifar. Okay. Sifar kita tadi 25 sifar, 5 1, 2, 3, 4, 5. So 5. Jadilah. Okey. Kita tolak dan habis. Kemudian apa kita buat ni? Kita letak titik, letak sifar dan letak unit liter. Okey, kita dah dapat nilai ataupun isi padu dalam liter bagi sebiji gelas iaitu 0.35 liter. Okey, sekarang tengok soalan yang kedua tu, B2. Pada akhir jamuan, terdapat 6 gelas susu soya tidak diminum. Tidak diminum. So, kata kunci dia ada 6. Ada 6. 6 tak diminum. Hitung isi padu yang telah diminum. Yang telah diminum berapa pula? Okey, so kita berbalik pada soalan ni. Dia ada 50 gelas. Bermaksud asalnya 50. Jadi, yang tak diminum maksudnya yang baki itu ialah berapa? Asalnya 50. Yang tak diminum 6. So, kita tolakkan dapat berapa? Dapat 4. Dapat 44 lah. Ini 10 kan? 4. Jadi, 44 gelas ini tidak minum. Sekarang ni kata apa? Hitung isi padu. So, satu tu sifar 0.35. Jadi, kalau 44, jadi kita darab. Okey? Macam mana? Okey, jadi kita buat kat sini. Okay, sifar 0.35 liter kita akan darab dengan 44. Okey. Ini ialah nombor bulat, darab nombor bulat. So, tak ada masalah dengan titik perpuluhan. Buat siap-siap pun tak apa. Sekarang kita darab. 4 kali 5, 20. 3 kali 4, 12. 12 tambah 2. 12 tambah 2, 14. Sifar kali 4, sifar lah. Ni 1. Kemudian ni sifar 20 juga. 12, 14. Dan ni 1. Kita tambahkan. Jadi kita dapat apa jawapan dia? Jawapan dia ialah sifar 15.4 liter air yang telah diminum. Okey? Okey, itu sahaja untuk soalan ini. Kita akan buat pula soalan C. Okey, soalan ni kita baca soalan dulu. Mural Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu DBP dihasilkan menggunakan kira-kira 1.5 juta mozaik yang sama saiz. Okey, ni gambar ni macam gambar lukisan tapi dia digunakan dibuat dengan menggunakan mozaik. Okey, so sebanyak 1.5 juta mozaik. Banyak Okey, kemudian dia tanya berapakah harga bagi 0.5 juta mozaik.
Dia tanya yang sikit pula. Dia tanya sifar 0.5 juta mozek jika jumlah harga bagi semua mozek dianggarkan sebanyak 0.45 juta ringgit. Maksudnya 0.45 juta ni harga untuk 1.5 juta. Sekarang ni dia tanya berapa harga 0.5 juta pula mozek. Okey. Jadi dia macam perkadaran. So macam mana kita nak kira dia. Jadi kita kena tahu berapa harga satu mozek lah. Jadi cara dia maksudnya kita akan buat sebab ni operasi bergabung. So saya selesaikan dengan kaedah operasi bergabung lah. So cara dia macam mana? Mula kita akan bahagikan 0.45 juta ringgit ni kepada, kita akan bahagikan dengan 1.5 juta mozek. Okey, nanti bila kita dapat tu, kita akan darabkan dengan harga untuk 0.5 juta pula. Okey, ini dia punya matematik dia ataupun dia punya langkah-langkah dia. Jadi kat sini operasi bergabung kita akan buat macam mana dulu? Kita akan bahagi dulu. Okey, kita tolak dulu perkataan juta belakang ni. Kita tengok 0.45 bahagi 1.5. Okey, nombor nak dibahagi tu ialah nombor perpuluhan. So kita akan gerakkan sekali menjadi 15. Jadi ni pun juga turut sekali. Okey, jadi apa nombor dia bila kita buat bentuk lazim? 4.5 kita akan bahagikan dengan 15. Okey, so sifir 15 45 Okey, so 15 tambah 15 30 tambah 15 dia jadi 45. Okey, maksudnya berapa? 1 2 3. So 3 sini lah. 3 jadi 45. Maksudnya ialah 0.5 juta ringgit lah ni. Ni ringgit. Okey, sekarang kita dah dapat harga 0.3 juta 3 juta ringgit. Okey, kita nak kira pula berapa bilangan untuk 0.5 juta mozek. So kita darab lah. So macam mana? Okey, kita buat bentuk lazim dia. So 0.3 darab 0.5. Okey, ini ialah darab nombor perpuluhan. Jadi kita gerakkan sekali dan dua kali. Sekali-sekali. Maksud sampai hujung. Jadi maksud dia ialah 3 darab 5. Bila 3 darab 5 sudah pastilah jawapan dia 15. Sekarang kita akan pulangkan balik titik perpuluhan dia sebanyak 2 kali. So 1, 2. So dekat sini jadi dia sifar. So kita dapatlah ini jawapan dia. Okey, soalan ni kita baca soalan dulu. Mural Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu DBP dihasilkan menggunakan kira-kira 1.5 juta mozek yang sama saiz. Okey, ni gambar ni macam gambar lukisan tapi dia digunakan dibuat dengan menggunakan mozek. Okey, so sebanyak 1.5 juta mozek. Banyak Okey, kemudian dia tanya berapakah harga bagi 0.5 juta mozek. Okey, dia tanya yang sikit pula. Dia tanya 0.5 juta mozek jika jumlah harga bagi semua mozek dianggarkan sebanyak 0.45 juta ringgit. Maksudnya 0.45 juta ni harga untuk 1.5 juta. Sekarang ni dia tanya berapa harga 0.5 juta pula mozek. Okey. Jadi dia macam perkadaran. So macam mana kita nak kira dia. Jadi kita kena tahu berapa harga satu mozek lah. Jadi cara dia maksudnya kita akan buat sebab ni operasi bergabung. So saya selesaikan dengan kaedah operasi bergabung lah. So cara dia macam mana?
Mula kita akan bahagikan RM0.45 juta ni kepada, kita akan bahagikan dengan 1.5 juta mozek. Okey, nanti bila kita dapat tu, kita akan darabkan dengan harga untuk 4.5 juta pula. Okey, ini dia punya matematik dia ataupun dia punya langkah-langkah dia. Jadi kat sini operasi bergabung kita akan buat macam mana dulu? Kita akan bahagi dulu. Okey, kita tolak dulu kataan juta belakang ni. Kita tengok 0.45 bahagi 1.5. Okey, nombor nak dibahagi tu ialah nombor perpuluhan. So kita akan gerakkan sekali menjadi 15. Jadi ni pun juga turut sekali. Okey, jadi apa nombor dia bila kita buat bentuk lazim? 4.5 kita akan bahagikan dengan 15. Okey, so sifir 15 45 Okey, so 15 tambah 15 30 tambah 15 jadi 45. Okey, maksudnya berapa? 1 2 3. So 3 sini lah. 3 jadi 45. Maksud dia ialah 4.5 juta ringgit lah ni. Ni ringgit. Okey, sekarang kita dah dapat harga dia 4.3 juta 3 juta ringgit. Okey, kita nak kira pula berapa bilangan untuk 4.5 juta mozek. So kita darab lah. So macam mana? Okey, kita buat bentuk lazim dia. So 4.3 darab 4.5. Okey, ini ialah darab nombor perpuluhan. Jadi kita gerakkan sekali dan dua kali. Sekali-sekali. Maksud sampai hujung. Jadi maksud dia ialah 3 darab 5. Bila 3 darab 5 sudah pastilah jawapan dia 15. Sekarang kita akan pulangkan balik titik perpuluhan dia sebanyak 2 kali. So 1, 2. So dekat sini jadi dia sifar. So kita dapatlah ini jawapan dia, iaitu harga untuk 4.5 juta mozek ni ialah 0.15 juta ringgit. Okey, itu sahaja. Okey, kita dah pun selesai menjawab soalan untuk muka surat 52 ni untuk 2 hingga 4. Okey, jadi terima kasih dan jumpa lagi.